Selalunya kan guys, kalau korang dah kena kacau, jangan keluar bilik. Jangan keluar bilik. Jangan jadi macam Saiful. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah. Okey, kali ni I tak nak buang masa, I nak terus cerita je. Kali ni I nak share tentang hantu tumpang. Hantu ni tumpang? Macam mana dia menumpang? Macam mana dia tumpang? Okey, kisah ni dihantar oleh Muhammad Saiful. Baru-baru ni dia balik beraya. Dia orang satu family macam tengah borak-borak. Dia dengan mak dia. Actually dia dengan mak dia nak tunggal. Dia dengan mak dia je. Cuma masa saudara mara berkumpul-kumpul ni sajalah ada macam biasalah bila berkumpul-kumpul bercerita lah pasal hantu. Yang orang ni cerita pasal saka, yang orang ni cerita pasal apa hantu nampak masa bulan puasa lah apa benda. Dia dengan mak dia recall balik yang macam mana dia pernah bawa balik hantu tumpang rumah dia. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okey, kisah ni berlaku pada tahun bila apa semua I tak pastilah sebab dia tak share. Tapi yang dia bagi tahu masa ni cuaca hujan. Waktu adalah malam. Time ni belum lebat tapi hujan lah, macam korang faham lah. Dia bukanlah renyai pun, tapi dia hujan tapi tak lebat yang teruk. So dia ni dekat atas highway NTVE ni, dia pergilah satu tempat ni yang memang tempat berteduh untuk motor. So dia pun berhentilah di situ. Waktu malam, beliau sorang-sorang. Dia kata masa dia dapat motor dia, dekat tepi ni ada macam signboard. Macam signboard jalan kot, tak silap. So ada signboard jalan, and then dia park motor dia. Lepas tu dia pun duduklah kat tepi tu, macam tunggulah sekejap nak berteduh, sambil-sambil nak tunggu hujan reda. Sebab dia memang tak ada jaket, tak ada apa dengan dia. Waktu ni memang dia nak balik kampung lah. Bukan sebab cuti raya atau apalah. Tak, dia memang just nak balik kampung. Dia tak beritahu detail lah kenapa dia nak balik kampung, tapi dia nak balik kampung. So sambil dia duduk tunggu hujan nak reda ni, tengok hujan turun, tengok kereta lalu, tengok ada guruh-guruh, bunyi-bunyi kilat ni semua. Bunyi guruh nampak kilat apa semua ni kan. Tiba-tiba dalam kesunyian malam yang hanya dengar bunyi air hujan kan, dia dengar orang panggil nama dia. Dia tahulah ni. Dia taklah bengong-bengong macam apa tu? Tak ada. Dia dah tahu macam tak sedap lah. Kat sini aku seorang je kot. Takkanlah ada orang boleh kenal dia ke, nak menyunyuk kat belakang mana semak-semak ni ke, takkanlah kan. Tapi sebab nak meyakinkan diri dia yang macam tak ada apa kot, macam bayangan apa ni orang kata, macam mainan fikiran, dia berani-berani takut. Dia pergi pun scan lah kiri kanan, tak ada apa. So dalam dia tengah nak fikir nak stay ke nak gerak, dia dengar lagi bunyi orang panggil nama dia tu. Lepas tu dengar bunyi bising-bising macam sosek tu. Macam dia pun tak boleh nak describe benda tu. Bunyi sosek tu bunyi orang bergerak ke, bunyi kain bergerak ke, bunyi angin tolak pokok ke, tak pasti. Sebab bunyi clear yang bukan bunyi hujan atau angin tau. Macam bunyi bising datang dari arah kanan dia, which is tempat dia letak motor tu lah, which is dekat tempat signboard tu lah. Dia toleh. Bila dia toleh, dia nampak ada sesuatu yang tergantung. Masalahnya, benda yang tergantung tu kepala dia kat bawah, pandang tepat dekat Apple. Ya Allah, Apple belum sempat nak cakap apa-apa, benda tu bersuara dalam suara garau dia. Benda tu cakap, "Kau tak dengar aku panggil kau?" Apple terus terkejut. Apple terus azan. Dia memang azan. Allahu Akbar. Dia memang azan sekuat-kuat hati dia kat situ, kat tengah-tengah highway tepi tu lah kan. Dia azan. Benda tu azan sekali.
Ya Allah, time ni dah lah korang bayangkan benda tu dah tergantung. Tak tahulah kaki ke apa ke kat atas tu. Sepatutnya position kalau kita tergantung ialah kepala kita akan macam tu, betul? Tapi kenapa benda ni, whatever yang ada kat atas ni, kepala dia macam ni? Elok je pandang. Ya Allah, tak tahulah bentuk ni makhluk apa. Tak tahu. So Saiful tu macam dia tak tahu nak buat apa. Dia beranikan diri juga. Dah habis azan tu, walaupun benda tu mengikik gelakkan dia. Korang bayangkan, sini motor, sini kepala benda tu. Saiful terus pergi je kat motor dia, bawa pergi highway, jalan. Teruskan perjalanan. So sepanjang perjalanan dia, atas highway tu nak menuju ke Tanjung Malim. Nasibnya Tanjung Malim ni tak jauh sangat lah. Dia nak pergi Tanjung Malim waktu ni, dia tak nampak apa, dia tak rasa apa. And dia pun tak rasa macam motor dia berat ke apa ke kan. Cuma dalam dia tak rasa motor dia berat ke, atau tak nampak apa-apa dekat dia punya motor punya cermin tu kan. Dia tak nampak apa-apa pun. Dia rasa macam ada penumpang. Sebab dia rasa macam ada orang berpaut dari belakang. Ya Allah, tapi dia memang intai dekat cermin tu, tak nampak apa kan. Dia punya kira macam motor punya side mirror tu kan, dia tengok tak ada apa kan. So tak apalah, dia teruskan. Sambil dia bawa motor tu, sambil dia berzikir, sambil dia baca apa sahaja surah yang dia tahu, dia bawa, dia baca je. Tapi pautan tu, yang benda yang menumpang tu tak lepas-lepas. Dia boleh rasa. Saiful cakap sepanjang perjalanan tu, walaupun dalam dia berzikir dan dia baca surah, benda tu memang struggle tau. Sebab dia dalam hati, dia tak lafazkan. Setiap kali dia tengah baca tu, ayat dia mesti tersasul-sasul. Macam tak tahulah, macam bila dia baca ayat, dia pula terfikir, ayat ni betul ke? Dia baca surah yang betul ke? Surah tu tercampur ke? Jadi macam tu tau. Dia nak azan, tapi mulut dia macam terkunci. Dia tak boleh, dia tak boleh nak luah. So semua benda baca dalam hati, ucap dalam hati, memang tunggang terbalik lah dia kata time tu, waktu tu. Tapi dia cuma teruskan juga. Dia tak kira apa-apa pun, dia tak nak sepanjang perjalanan tu senyap. Biar dalam hati dia bergelodak, takut, tersasul apa semua. Tapi memang berzikir, membaca surah semua non-stop. Sampai rumah mak dia. Dia ni baru sampai rumah mak dia tau. Dia baru sampai rumah mak dia. I tak tahu lah rumah dia ni rumah kampung ke, rumah taman perumahan ke, dia tak explain. Tapi dia kata dia baru je nak turun motor, tuk 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 tuk, Assalamualaikum. Bukan suara dia, tapi tuk 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 tuk, Assalamualaikum. Ada suara dan bunyi ketuk pintu dan bagi salam, tapi bukan dia. Ni dekat rumah mak dia ni dah berjadi macam ni. Dia atas motor ni lagi lah. Dah tak tahu nak buat apa. Dia nak cakap kat mak dia, jangan keluar mak, bukan ke apa kan. Tak boleh. Mulut dia macam seolah-olah, dia kata macam terkunci. Macam bukannya ada orang tutup, tak rasa pun ada orang tutup ke apa. Tapi mulut dia macam seolah-olah ada yang menyekat. Dia tak boleh nak bersuara macam tu. Biar je ada benda ni bagi salam yang ketuk pintu rumah. Tak lama lepas tu, mak dia pun buka pintu. Masa mak dia buka je pintu papan tu, whoosh, dia sendiri nampak macam ada satu angin tau. Macam whoosh masuk. Dia boleh nampak mak dia pun macam terkejut ada angin tu. Lepas tu mak dia tu cakap dia, yang kau berdiri kat jauh-jauh tu dah kenapa? Macam pelik lah kan. Kau baru ketuk pintu rumah, tiba-tiba kau duduk kat situ. Macam again, I tak tahu jarak macam mana rumah dia atau rumah berubah bentuk ni. I tak tahu macam mana. Tapi itulah ayat mak dia. Kenapa kau berdiri jauh macam tu? Dia tak sempat nak cakap apa. Dia nampak kat belakang mak dia ada lembaga hitam. Lembaga tu berdiri je kat belakang mak dia sambil mak dia cakap-cakap dengan dia. Dia macam tak dengar apa yang mak dia cakap. Dia nampak mak dia tengah macam tunjuk dia, macam bercakap dengan dia, tapi dia tak boleh nak dengar sebab dia terlalu takut tengok kat belakang mak dia ada lembaga hitam. Lala yang dia ingat mak dia panggil nama dia, Apple, 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 Apple. Banyak kali baru dia tu macam, ya mak. Dia macam okey, dia gerak. Dia settlekan motor dia apa tu semua. Dia gerak masuk rumah. Belum sempat dia nak cakap apa pun dengan mak dia. Banyak perkara yang tak sempat berlaku sejak daripada highway ni kan. Dia tak sempat nak cakap apa-apa kat mak dia. Mak dia menonong jalan masuk bilik. Mak dia biar ni, pintu ni semua tak kunci ni. Menonong, tak nak pandang dia, tak apa. Dia tengok mak dia macam jalan macam bilik. Dia dah macam Allahu Akbar, apalah yang nak berlaku ni kan. Tapi tak apalah, dia tutup semua pintu tu, dia kunci. Dia masuklah bilik dia. Tak sampai seminit, tiba-tiba tuk mak dia ketuk pintu bilik. Dia dah takut tau. Ini mak ke apa ni dia takut. Sebab tadi mak dia macam pelik kan, tak bercakap apa, pandang pun dia tak. Tiba-tiba masuk bilik kan. Dia buka lah, dia kata, mak, ada apa mak? Mak dia ajak makan. Makan lah, mak dah masak semua. Macam mak dia tak ada memory tadi yang mak dia biar pintu terkangkang semua tu tau. Tak ada.
je. So mak dia macam seolah-olah tak ada apa yang berlaku tadi. Dia pun tak tahu waktu ni apa yang mengganggu mak dia ke apa. Time ni dia pun tak tahu. So dia macam okay lah, tak apalah, tengok mak dia macam normal, ajak makan. So okay fine, dia makan dengan mak dia. Dah settle makan, dia pun dah kemas meja, dia tolong mak dia cuci, simpan-simpan lauk semua dalam fridge, apa yang lebih semua, mana buang semua dah settle, dah bersih dapur semua. Barulah betul-betul mak dia macam dengan dia macam say good night lah. So mak dia masuk bilik mak dia pun masuk bilik dia. Tapi dia tak boleh nak terlelap. Dok fikir macam-macam. Apa yang ketuk pintu rumah tadi? Siapa yang bagi salam? Adakah benda yang tegur dia dekat tempat berteduh tadi tu yang ikut dia balik? Mungkin juga sebab kat sepanjang highway tu ada benda peluk dia kan, macam menumpang atas motor dia tu. And then masa benda tu dah bagi salam, mak dia buka pintu, wush, masuk angin, nampak lembaga hitam pula. Dia tak tahu benda tu sama ke tak, sebab masa dekat tepi highway tu nampak macam kain putih, kepala kat bawah. Yang kat belakang mak dia lembaga hitam. Adakah ini benda sama? Adakah benda ni baru? Adakah benda tak tahu, macam-macam fikir. Haus. Typical kisah-kisah seram, typical cerita hantu, typical pengalaman hidup kita ni. Kadang-kadang kita ni manusia kan, bila terfikir, bila haus tu tak payahlah keluar kan. Ya Allah, kita kan pandai kan kalau kita tengok cerita movie kan, alamak kau ni jangan keluar bilik. Macam ni lah yang berlaku dekat si Apple ni. Dah terpusing sana, terpusing, mengelusai tak boleh tidur. Dia haus ni nak kena keluar pergi dapur ambil air. Kalau kau dah kena kacau dekat highway, kau dah kena kacau atas highway, kau dah kacau mak kau belakang ada lembaga, kau tak payahlah keluar malam-malam kan. Tak, dekat haus, keluar pergi dapur. Allahu Akbar. So niat dia nak keluar, nak pergi ambil air atau snack. Dia nak snack. Dah lah tak boleh tidur, nak mengunyah pula. Sebab dia kata rumah dia selalu ada keripik mak dia simpan. So dia keluar bilik dia, dia kena lalu, nak pergi dapur, dia kena lalu ruang makan. Dia tengok berselerak meja ni. Dia dah kemas tau meja tu dengan mak dia. Meja tu berselerak ya guys. Makanan bersepah-sepah atas meja tu. Siapa yang makan ni? Dalam rumah tu ada dia dengan mak dia je. Dia dah pelik. Tapi dia tak adalah pula nak lari balik bilik ke apa. Sibuk pergi lagi kat dapur tu. Nak juga ambil air ni. Okey, tak apalah. Si Saiful ni benda pun dah jadi. Si Saiful tu pergilah jalan dekat dapur. Pergi kat dapur masih terfikir-fikir. Kenapa meja tu sepah? Dia cari-cari keripik tak jumpa. Tak apalah, dia ambil satu botol air besar. Dia nak gerak pergi masuk bilik dia. Kan I cakap, nak pergi dapur kena lalu tempat makan. So samalah guys, lepas ambil air kena lalu meja makan tu baru boleh masuk bilik dia. Dekat meja makan tu mak dia tengah duduk. Mak dia duduk dekat meja makan tu meja makan yang berselerak dengan sisa-sisa makanan tu. Saya pun terperanjat tengok mak dia. Mak dia muka tak adalah scary ke apa, muka mak dia biasa je. So Saiful ni macam naklah tanya kan, apa pasal meja ni sepah semua? Belum sempat Saiful nak bercakap. Banyak benda Saiful tak sempat guys. Belum sempat dia nak cakap, mak dia bersuara dalam suara garau. Kau haus Muhammad Saiful? Saiful ni terkejut sebab suara mak dia dah lain. Dan mak dia bukan tanya soalan tu je. Mak dia maki dia Kenapa kau bodoh sangat tak boleh minum dalam cawan? Kau nak togok air tu ke bangang? Lepas tu Saiful ni main terkejut. Mak dia tak pernah cakap macam tu kan dia. Kau bangang ke? Saiful terkejut. Kadang kan dalam gelap, dia memang tak buka suis lampu daripada tadi. Dia tahu muka mak dia tu, tapi suara bukan mak dia, cara cakap bukan macam mak dia. Dia cepat pergi tekan suis lampu kat tepi dia je ni, tepi pump. Mak dia tak ada, meja pun bersih. Menggigil Saiful time ni. Bila dah tengok mak dia tak ada, meja pun bersih, dia dah tahulah ini hantu ni. Ni bukan mak dia ni. Ini mesti benda yang ikut balik dia, yang tumpang dia ni jadi macam ni. So dia, lampu kan dah pasang, beranilah sikit. Dia jerit, aku tak kacau kau jangan kacau aku lah. Lepas tu dia lari, bukan masuk bilik dia dulu. Air masih kat tangan ni, pergi check mak dia dulu dalam bilik. Dia buka pintu bilik mak dia, tengok mak dia tengah tidur. Dia tengok mak dia macam bergerak-gerak semua kan. Okey, tak apa, dia tutup pintu bilik mak dia. Dia nak masuk bilik dia. Time ni lah. Time ni masa dia nak masuk bilik dia, dia nampak kat meja makan dia mak dia. Kalau tadi dia duduk kerusi lain, ada kerusi lain pula. Mak dia tengah duduk kat situ. Mak dia ketawa garau suara. Ya Allah. Dia dah takut dah. Dia terus lari masuk bilik dia. Dia on dekat phone dia playlist yang mengaji. Dia on mengaji. Memang tak terlelap.
Memang tak terlelap. Memang tak ngantuk. Hilang dah ngantuk dia apa. Memang daripada tadi tak boleh tidur kan. Memang tak ada tidur langsung. Daripada tadi terfikir-fikir apa yang berlaku. Ni tak ada terfikir apa yang berlaku. Tak ada apa-apa. Terfikir untuk tolonglah siang cepat. Tolonglah siang cepat. Itu saja. So phone tu memang dia biar je play mengaji. Sampailah dia tak tahu bila yang dia terlelapnya. Tahu-tahu cahaya matahari. Biasalah kan. Masuk ikut tingkap tu. Dia macam dah siang. Dia tak syak itu mimpi ke apa tau. Sebab dia memang tahu benda tu berlaku. Memang real tau. So bila dah siang, dia berani sikit. Dia keluar, dia cari mak dia kat dapur. Dia cari mak dia kat dapur. Apa semua tak ada. Rumah tu sunyi je. Panggil-panggil mak dia. Lepas tu mak dia suara remah je. Daripada dalam bilik. Mak dia panggil dia, Epul. Lepas tu dia pun masuk lah. Dia takut juga kan. Tapi dah siang. So dia berani sikit. Rupanya mak dia demam. Mak dia kata mak dia tak tahulah kenapa tiba-tiba mak dia badan seram sejuk. Tak sihat. Lepas tu dia pegang dahi mak dia. Panas mak dia berpeluh-peluh. Tapi kaki mak dia sejuk. Tangan mak dia sejuk. Dahi je panas. So dia macam, mak demam ni. Tak apa. Jomlah kita pergi klinik. Mak dia biasalah being orang tua. Tak nak pergi klinik. So tak apalah. Dia kata tak apa. Dia keluar pergi cari ubat. Sebab kat rumah tak ada ubat. Panadol pun tak ada. Sebab mak dia jenis bukan manusia yang suka makan ubat tau. Mak dia adalah wanita yang macam kalau sakit tak apalah, tidur esok baiklah tu. Mak dia jenis macam tu. So dia terpaksa keluar nak beli segala Panadol lah, apa ni ubat semua. Dia tinggalkan mak dia sekejap. So dia pun dah balik. Tiba-tiba dia nampak mak dia menyapu laman. Orang tua ni sihat pula. Siang-siang tau guys. Tapi dia tak terperanjat ke apa pelik ke. Sebab mak dia memang jenis yang macam kalau demam, kalau tak larat baru baring. Kalau tak, mak dia paksa diri untuk buat kerja rumah juga. Sebab mak dia ni macam orang tua-tua yang percaya kalau demam ni kena keluarkan peluh baru sihat kan. So bila mak dia menyapu, dia pun tegur lah mak dia macam, mak rehat je lah. Tak payah nak sapu-sapu ni semua. Ni Apple dah beli ubat ni. Makan ubat, lepas tu mak boleh sambung tidur. Mak dia macam biasa. Macam suara mak dia borak-borak pasal cuaca. Tanya banyak ke orang kat kedai lah apa semua. Lepas tu dia layan lah mak dia borak-borak. Dia pun tak ingat sangat apa yang dia borak. Cuma yang buat dia ingat sangat, tiba-tiba mak dia cakap dekat dia, kau ni Muhammad Saiful, lain kali kalau nak mengaji sendiri. Jangan pasang suara orang lain mengaji. Dalam suara mak dia tengah gambang sapu laman, mak dia cakap pasal mengaji. Dia kan semalam pasang playlist. Macam mana mak dia boleh tahu dia pasang sedangkan mak dia tidur? Itu bukan mak ya. Siang-siang buta pula benda tu menjelma. Ya, jadi mak dia. Terkejut Saiful terus lari masuk rumah cari mak dia. Mak dia memang tengah tidur dalam bilik pun. Sudah kejut mak dia. Dia suruh mak dia makan ubat. Sampai mak dia makan ubat tu, lepas tu tengah siang-siang ni, dia ambil kesempatan siang-siang ni, dia bercerita lah kat mak dia yang pasal highway, yang pasal semalam-malam, yang pasal tadi. Dia pun nak bercerita, tak tengok kiri kanan, tak tengok tempat apa semua kan. Sasah lah benda tu ada berlega-lega kat situ. Dia bercerita kat mak dia A to Z lah apa yang berlaku. Tiba-tiba dua-dua senyap. Mak dia macam nak hadam apa yang dia cerita. Dia pun habis dah cerita. Dalam bilik mak dia tu hanya ada mereka berdua. Tiba-tiba ada suara garau. Dah habis dah cerita kau. Betul lah orang cakap. Kadang-kadang kalau kita cakap pasal dia suka dengar. Kali ni dia respon lah. Ya Allah takut. Mak Saiful terperanjat, terjerit. Lepas tu Saiful pun terperanjat. Tapi Saiful tak ada terjerit kan. So dia tarik mak dia keluar daripada rumah tu, pergi rumah jiran. Sambil dia nak berjalan pergi rumah jiran, dia orang tak naik motor. Sebab dia pergi rumah jiran tu boleh lah, walking distance tu boleh lah. Dia jalan-jalan, dia boleh dengar diorang boleh dengar benda tu ketawa mengilai kuat gila kat dalam rumah dia. Pergi rumah jiran ni minta tolong, bercerita Alkisahnya. So jiran ni duk lah call orang ni. Call orang tu nak minta tolong siapa kenal ustaz yang boleh berubat. Sebab kat dalam kampung tu tak ada orang yang boleh berubat. Of course kita ada imam, kita ada ustaz yang ajar budak-budak ni ngaji. Tapi tak adalah ustaz yang macam Darul Shifa ni yang boleh tolong. Tersebar lah pula satu kampung. Cepatnya tersebar, ada hantu dalam kampung. Malam tu memang Apple dengan mak dia tidur rumah jiran tu lah. Tak berani nak balik, tak berani nak
nak balik. So bila contact, finally macam lepas maghrib tu ada orang call jiran tu lah, bagi tahu yang dah jumpa ada ustaz ni. Ustaz tu boleh datang esok pagi bukan setakat ustaz tu, orang kampung semua datang rumah jiran si Apple tu sebab nak ikut dia orang semua nak kena balik rumah Apple tu, nak suruh ustaz tu pergi cleanse kat rumah tu lah, pergi suruh ustaz tu check lah apa yang ada kat rumah tu. So orang kampung ni pun teman lah dia orang semua, pergilah rumah si Apple. Masa dia orang sampai, memang dia orang nampak mak si Saiful tengah sapu laman. Mak si Saiful ni kat sini, orang kampung sini, ustaz sini. Itu siapa yang menyapu tu? Dia bersuara, kau tak boleh halau aku. dia cakap dekat ustaz tu. Padahal ustaz tu cakap apa lagi? Dia tahu dia orang bawa ustaz yang nak halau dia tau. Kau tak boleh halau aku. So ustaz ni pun cakap lah, explain lah macam kau tak boleh duduk sini, ini bukan tempat kau. Ustaz tu berdialog dengan benda tu. Benda tu jalan pergi masuk semak. Bukanlah gaib ke apa tau. Tiba-tiba dia dekat dalam rumah pula, kat atas, kat tingkap tu. Benda tu cakap, aku cabar kau. So ustaz tu masuk rumah, pergi settlekan dengan benda tu. Saiful tak masuk, mak dia pun tak masuk, orang kampung semua pun tak masuk. Tapi semua orang macam tengok lah. Kebanyakannya bunyi bila ustaz tu ada baca ayat, yang ni pula macam tu tau. Macam dia orang tahu lah, mestilah ada fight kat dalam tu. Cuma tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku. Lepas tu dah lah ustaz tu dah sejam lebih kot Saiful cakap. So ustaz tu keluar, cakap dekat Saiful dengan mak dia yang everything dah settle, jangan risau, benda tu dah tak akan ganggu lagi dah. So diorang pun masuk lah rumah. Sebab mak Saiful nak offer ustaz ni minum air lah. So orang kampung yang mana ada ni masuk je lah sekali. So adalah makcik kepo ni, apa kepuncanya? Of course lah, mesti orang nak tahu kan apa benda. So ustaz tu explain, dia kata benda ni ngikut Saiful masa Saiful nak balik rumah. Dia kata lepas tu mak Saiful jawab salam. Mak Saiful jawab salam, lepas tu buka pintu, dia masuk. Ustaz tu cakap sebenarnya benda tu bukan bagi salam yang lengkap pun. Lain kali kalau betul orang tak bagi Assalamualaikum secara lengkap, jangan buka pintu, check dulu siapa yang datang. Macam tu lah Alkisahnya. Ustaz tu bagi tips lah. Sebab seingat Saiful dia dengar Assalamualaikum, tapi bila ustaz tu cerita sebenarnya rupanya benda tu bagi salam tapi tak lengkap. Mungkin Saiful tak perasan time tu lah. And pengajaran dekat Saiful dengan mak adalah kalau orang bagi salam, ketuk pintu, jangan terus buka, jangan terus berjawab, jangan terus nyaut. Check dulu. Kadang ada benda-benda ni memang tunggu time je lah nak masuk rumah kita. Macam tu lah. Saiful cakap kat ustaz tu yang dia ada azan tapi benda tu mengejek. Ustaz tu kata dekat Saiful, benda-benda ni dia pun tahu mengaji, dia pun tahu, dia pun hafal ayat semua macam kita. So antara kita nak terus takut atau tidak. Elok lah bila Saiful dia terus azan, lepas tu terus pergi ambil motor dia kan. Cuma kadang-kadang benda dah nak jadi kan, dia nak provoke. Benda tu memang suka nak sesatkan kita, nak jadi punca kemusnahan kita. Memang sengaja nak provoke dengan harapan andai kata ada kecelakaan berlaku di atas jalan raya tu, Saiful tak sempat nak mengucap ke apa ke. Ustaz tu explain lah. Itulah punca kenapa dia sibuk kacau sampailah masuk rumah ni semua. Benda ni benda liar, bukanlah ada orang hantar ke apa tau. So dia kata janganlah risau. Walaupun ustaz tu dah cakap macam tu, tapi sejak daripada kejadian itu, Saiful dia bawa mak dia terus duduk dengan dia. Lepas daripada kejadian tu, rumah tu biar kosong. Memang terbiar kosong, nak jual sayang, tapi nak duduk pun dah takut. So mak dia dah duduk dengan dia lah. Itu yang masa berkumpul, masa raya baru-baru ni, bila orang cerita tu yang terkeluar cerita. Itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan korang hari ni, tentang macam mana bila ada pula yang menumpang. Dah menumpang, bikin kacau pula dekat rumah tu, menyerupai mak lah apalah. Allahu Akbar, tak boleh nak bayangkan lah benda-benda macam ni kan. So anyway, kalau anda ada kisah yang lebih kurang sama, atau anda ada kisah yang lain, anda boleh share kepada saya. Ada email I letak kat bawah ni. Korang hantar email lah. Hantar email lebih senang, sebab dekat email tu korang boleh karang panjang-panjang. Korang tak perlu risau word limit, sebab ada orang di DM I kisah penuh, tapi dekat Instagram terpotong tau sebenarnya. I rasa untuk IG tu boleh follow lah, nak tahu update I buat kerja apa ke. Kalau nak datang show I nanti bila I dah start buat recording semua kan. Tapi kalau nak hantar story, I think better korang email. Kalau you call, you cerita kat I, pasal I tak ingat macam mana. Dah tak boleh nak cerita juga. So lebih mudah kalau ada bertulis lah. Apa-apa pun I nak ucapkan terima kasih kepada semua yang subscribe, kepada semua yang share, kepada semua yang like, kepada semua yang hantar komen yang baik-baik. Thank you so much for your support. Bye. Assalamualaikum.